Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman dan terutamanya dalam kita memahami kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-28 daripada suratil An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Yang bermaksud, mereka menyatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman, bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya. Dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kata-kata mereka, iaitu sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima permintaan mereka, maka apakah yang akan berlaku? Lalu Allah berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalimah bal di sini yang diterjemahkan sebagai bahkan berfungsi untuk menafikan dan menolak apa yang mereka katakan sebelum ini, membawa maksud hakikatnya tidaklah seperti mana yang disangkakan. Yang difahami daripada kata-kata mereka bahawa mereka mengatakan bahawa sekiranya mereka dikembalikan mereka akan kembali beriman, bahawa mereka benar-benar mahukan agar dikembalikan ke dunia untuk beriman kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya bukanlah itu hakikatnya, tetapi hakikat sebenar ialah bahawa mereka bercita-cita atau mereka mahukan, berangan-angan lebih tepat, mereka berangan-angan akan dikembalikan ke dunia setelah mereka melihat sendiri api neraka yang menjulang-julang di hadapan mereka, dan setelah dizahirkan kepada mereka apa yang dahulunya mereka sembunyikan di dunia berupa perbuatan-perbuatan keji, perangai-perangai yang buruk yang mereka lakukan. Maka setelah dijelaskan atau setelah didedahkan apa yang mereka lakukan, iaitu apa yang mereka dustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya dan juga Al-Quran dan sebagainya, apa yang mereka nafikan, apa yang mereka tolak itu, bahawa sesungguhnya sekiranya mereka benar-benar dikembalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia seperti yang mereka angan-angankan itu, Allah menjelaskan bahawa mereka tetap akan kembali, bukan kembali beriman, tetapi kembali melakukan kejahatan dan kebejatan yang mereka lakukan dahulu, yang mana mereka dilarang untuk melakukannya, iaitu perbuatan mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan kembali menghina dan memperkotak-katikkan Rasulullah dan orang-orang beriman, dan mereka akan melakukan semua itu, akan mengulangi semula apa yang mereka pernah lakukan suatu ketika dahulu, kerana sesungguhnya mereka itu golongan yang berdusta pada setiap apa yang mereka katakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang
apa yang telah dimeterai pada diri mereka, iaitu golongan yang seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan pada mereka sikap yang tidak akan berubah, dan itu telah dibuktikan sepanjang hidup mereka sehingga mereka nanti dikhabarkan, diberitakan apa yang akan berlaku di akhirat. Sehingga kan sekiranya kalau dimakbulkan, diterima apa yang mereka mahukan, mereka tetap tidak akan berubah, walau berapa kali pun dikembalikan hidup ke dunia, mereka tetap akan menentang, bahkan memerangi para anbiya dan para mursalin, orang-orang yang diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah contoh pendustaan, apakah contoh kata-kata dusta yang mereka pernah ungkapkan di dunia dahulu, di dunia yang Allah Ta'ala ingin rakamkan kepada kita? Maka kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-29 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Yang bermaksud, dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan beberapa bentuk kata-kata dusta yang dirakamkan oleh Allah, yang diungkapkan oleh orang-orang musyrikin itu. Lalu Allah berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Membawa maksud bahawa orang-orang yang kafir itu disebabkan mereka terlalu mencintai dunia dan mereka terlalu menggantungkan hidup mereka dengan dunia, maka mereka mengatakan bahawa tidaklah kehidupan itu dinamakan kehidupan pada pandangan kami, pada perspektif kami, melainkan hanyalah kehidupan di dunia ini yang kami menikmatinya, dengan yang kami seronok dengan apa juga yang disukai oleh syahwat, oleh nafsu kami, dan tidaklah kami ini akan dibangkitkan maupun akan dihisab selepas itu. Maka ayat ini, muslimin muslimat sekalian, memberitahu kepada kita tentang golongan musyrikin ini, bahawa mereka menolak adanya kehidupan selain kehidupan yang sedang mereka lalui, dan mereka menafikan adanya hari kebangkitan, menafikan adanya hari penghisaban, pengiraan amal, adanya hari pembalasan dan hukuman, dengan suatu bentuk penafian yang sangat bersungguh-sungguh, dan ia terlihat pada kalimah wa ma nahnu bimab'utsin. Jumhur ahli tafsir menyatakan bahawa ayat ini adalah penyempurna kepada ayat yang telah lalu dari sudut makna, membawa maksud bahawa sekiranya golongan kufar itu dikembalikan ke dunia lagi sekali, mereka akan mengulangi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mereka lakukan sebelum ini, dan mereka juga akan terus mengatakan bahawa tidak ada kehidupan melainkan kehidupan dunia. Mereka juga akan terus mengatakan bahawa kita tidak akan dibangkitkan, tidak akan adanya hari kebangkitan dan hari pengiraan amal. Bermaksud tidak ada sesuatu pun yang berubah, baik dari segi perangai mereka, tindak tanduk mereka, kata-kata mereka, walaupun mereka telah diberi peluang, kalau diberi peluang untuk kali kedua kembali ke dunia, untuk mereka kembali beriman seperti mana yang mereka minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahum lakadzibun, sungguhnya mereka itu adalah golongan yang sangat berdusta, yang tidak sama sekali berubah, dan pastinya itu akan membawa kesan yang buruk kepada mereka di akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara pengajaran besar yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat seumpama ini, antaranya ialah untuk memberitahu kepada kita bahawa hanya hidup kali ini, iaitu hidup yang sedang kita lalui di dunia ini, inilah satu-satunya peluang kita untuk kita rebut, untuk kita lakukan sesuatu supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti, kerana tidak ada lagi peluang yang kedua yang Allah akan berikan kepada sesiapa juga pun untuk menebus apa yang pernah ia lakukan. Dan untuk Allah membuktikan kepada kita bahawa hakikat
kesementaraan dunia itu sentiasa perlu kita jadikan sebagai suatu peringatan di dalam hidup kita yang sementara ini. Terkadang-kadang kita terlupa bahawa hidup ini sementara, yang menyebabkan kita terlalu bersusah payah, terlalu menyibukkan diri dengan dunia dan keduniaan, sehingga kita lupa bahawa ada lagi kehidupan yang sebenar-benarnya, iaitu kehidupan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-30 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Yang bermaksud, dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, lalu Allah berfirman, bukankah hari kiamat ini suatu perkara yang benar? Mereka menjawab, benar demi Tuhan kami. Allah berfirman lagi, oleh itu rasalah azab siksa neraka dengan sebab kamu telah kufur ingkar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah menjelaskan kepada kita situasi yang bakal berlaku. Situasi tatkala golongan yang menafikan kerasulan Nabi, menafikan kewahyuan Al-Quran, yang menafikan adanya hari kiamat, apakah yang akan berlaku kepada mereka nanti, dan apakah kesan yang mereka daripada apa yang mereka lakukan di dunia. Allah berfirman, walau tara idh wuqifu ala rabbihim, sehinggalah ke akhir ayat. Bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, tidakkah hari kebangkitan ini yang kamu sedang saksikan dan sedang alami dengan mata, dengan diri dan dengan mata dan diri kamu sendiri, tidakkah ini suatu yang benar? Dan di sini mereka menjawab, atau mereka menjawab persoalan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan membenarkan, iaitu sememangnya yang dijanjikan, iaitu hari kiamat itu benar-benar berlaku. Dan Allah merakamkan keadaan itu dengan mengatakan, atau dengan menggunakan frasa bala wa rabbina. Itu mereka mengatakan, bahkan wahai Tuhan kami, sesungguhnya ia adalah benar. Sungguhnya hari kebangkitan itu adalah benar, dan tidak ada sebarang keraguan padanya, dan tidak ada sebarang kebatilan yang berselindung di sebaliknya. Dan mereka juga akan menegaskan secara bersungguh-sungguh pengakuan mereka dengan bersumpah, iaitu bala wa rabbina, bersumpah ke atas diri mereka sendiri bahawa mereka sememangnya golongan yang dahulunya telah kufur, telah mengingkari hakikat berlakunya hari kiamat itu. Maka di sini membuktikan bahawa Allah menghukum mereka dengan hukuman yang adil, kerana mereka sendiri telah mengaku. Lalu Allah mengatakan, qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Bermaksud sekiranya yang demikian seperti mana yang kamu sebutkan, dan kamu sendiri telah bersaksi ke atas diri kamu sendiri, maka tibalah masanya untuk kamu rasakan kepedihan azab siksa yang aku janjikan, disebabkan kekufuran kamu terhadap ayat-ayatku dan keingkaran kamu terhadap ajaran Rasulku, khasnya keingkaran kamu terhadap hari yang dahsyat ini. Dan rasakanlah, dan tidak ada lagi peluang untuk kamu menebus apa juga, terutamanya kekufuran kamu terhadap semua ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah bawakan situasi ini, Allah bawakan situasi yang menggemparkan ini, supaya kita orang-orang beriman merasa gentar dan takut, pada masa yang merasa bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, yang memungkinkan kita untuk sebenar-benarnya beriman dengan hari kiamat. Dan antara tuntutan beriman dengan hari kiamat itu ialah memastikan kehidupan kita sentiasa mencari, sentiasa memenuhi segala kehendak Allah Subhanahu wa taala, mencari redha Allah di sebalik ketaatan terhadap segala perintahnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.